Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Safar binti Husaini. Dalam video ini, kami akan membentangkan sedikit sebanyak tentang propaganda ateisme di dalam filem animasi. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut mengenai topik ini, apakah yang dimaksudkan dengan ateisme? Apa yang kita faham ateisme? Istilah ateisme berasal dari perkataan Yunani iaitu ethos yang membawa maksud tiada Tuhan. Ateis di dalam bahasa Arab pula bermaksud mulhid atau ilhad yang membawa maksud menyimpang daripada pandangan sebenar. Selain dari istilah ilhad, terdapat juga beberapa perkataan lain yang turut digunakan. Antaranya ialah dahriyah, zanalikah, tabi'iyah dan diniyah. Contoh penggunaan kata ilhad ialah kata-kata Allah, liang lahat dalam kubur. Nama sedemikian diberi kerana liang lahat telah menyimpang dari pertengahan lubang kuburan ke arah kiblat. Menurut Oxford Dictionary pula, bermaksud fahaman ataupun kepercayaan yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan, iaitu lawan kepada perkataan theism yang membawa maksud mengakui kewujudan Tuhan. Menurut ulama Islam pula, ateis bukan sahaja menafikan kewujudan Tuhan dan agama. Malah, ateis juga bermaksud mereka yang mengingkari kewujudan Allah SWT atau dilabel sebagai kafir, murtad atau tidak beragama. Ini kerana kewujudan dan keesaan Allah SWT adalah sesuatu kepastian. Seterusnya, mari kita lihat sejarah ateisme dari barat pula. Sejarah ateisme dikatakan bermula ketika dan setelah zaman humanism renaissance, iaitu sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Perkara ini berlaku ketika barat menumpukan terhadap ilmu kemajuan kebudayaan sahaja sehingga meminggirkan pembangunan dan kerohanian manusia. Sebelum berlakunya zaman humanism renaissance ini, gereja ini dia merupakan sebuah institut keagamaan yang sangat disanjungi oleh masyarakat barat. Mereka menjadikan gereja ini sebagai tempat rujukan utama mereka sehingga gereja menguasai dan mengongkong seluruh masyarakat Kristian di barat. Keadaan tersebut telah berubah setelah gereja didapati menyeleweng dan menyalahgunakan kuasa dengan nama Tuhan sehingga menjatuhkan maruah gereja di mata penganut Kristian. Masyarakat barat terpaksa memikirkan cara terbaik untuk melepaskan diri daripada cekaman gereja, iaitu dengan memisahkan diri dan kehidupan daripada nilai keagamaan Kristian dengan memberikan tumbuhan kepada kemewahan, kemajuan semenjak daripada peristiwa itu. Barat berusaha menguasai peradaban dunia dengan menyebarkan pelbagai ideologi dan pemikiran yang dicipta oleh mereka, khususnya kepada umat Islam. Berikut ialah tokoh-tokoh terawal dari barat yang mengemukakan idea ateisme. Seperti yang kita lihat, D. Holbach mengatakan di dalam buku Good Sense misalnya, bahawa semua kanak-kanak dilahirkan ateis kerana mereka tidak mengenali Tuhan. Dalam bukunya The System of Nature pula, D. Holbach juga menuduh agama sebagai satu bentuk penindasan dan kezaliman yang melemahkan kemunculan kebenaran. Begitu juga Karl Marx, seorang tokoh sosialis dan kapitalis, berpendapat bahawa agama Kristian dan semua agama harus dimusnahkan terlebih dahulu untuk membina alam semula jadi untuk manusia menjadi Tuhan. Inilah sebabnya mengapa agama dianggap oleh Karl Marx sebagai candu rakyat dan dikatakan bahawa agama mencuri hati nurani manusia dengan membawa episod duka, sedangkan manusia berusaha untuk memperbaiki kehidupan semula jadi ini. Menurutnya juga, bukan Tuhan sahaja yang mencipta manusia, tetapi manusia yang mencipta Tuhan. Kemuncaknya, menurut Friedrich Nietzsche, dia mengisytiharkan bahawa Tuhan telah mati dan gagasan ini telah menjadi asas terpenting kepada ateisme dan lain-lain ideologi pasca moden untuk tidak mempercayai Tuhan. Maka kehidupan kini diisytiharkan bebas daripada kongkongan Tuhan dan agama.
Kemunculan agama baru, khususnya berlandaskan sekularisme, dicanangkan bagi menggantikan agama Kristian tradisional. Secara umumnya, etis boleh difahami sebagai orang yang tidak mengiktiraf ataupun mempercayai kewujudan Tuhan, manakala atheism merujuk kepada ideologi atau kepercayaan yang tidak mengiktiraf kewujudan Tuhan, yang merupakan lawan daripada perkataan theism yang bermaksud ideologi mengakui kewujudan Tuhan. Sorotan sejarah tersebut menunjukkan bahawa atheism telah menjadi pegangan sebilangan manusia sejak sekian lama. Kenapa atheism dilarang di dalam Islam? Seseorang yang tidak mempunyai pegangan agama ialah golongan yang senang terpengaruh, malah ia juga dapat menggugat kehidupan manusia. Agama dapat membentuk perwatakan dan tingkah laku seseorang manusia. Selain itu, seseorang yang tidak beragama juga cenderung untuk mengalami gangguan psikologi di dalam jiwa mereka. Selain itu, salah satu alasan Islam mengharamkan atheism ialah kerana kelompok atheis juga memperjuangkan hak-hak yang tidak sepatutnya, seperti persamaan hak antara lelaki dan perempuan. Mereka juga menuntut hak berpoligami, hukum perkahwinan berbeza agama, hukum perkahwinan sesama gender dan lain-lain lagi. Hal ini juga berlaku di dalam filem animasi. Banyak filem animasi yang memaparkan perkara yang bercanggah dengan agama seperti LGBTQ, perkahwinan sesama gender dan lain-lain lagi untuk menormalisasikan perkara yang jelasnya haram di sisi agama. Atheism juga boleh menyebabkan masyarakat berpecah belah kerana terlalu banyak ideologi yang baharu bercanggah dengan etnik yang lain. Hal ini boleh menyebabkan mereka menjadi terlalu obses dengan ideologi baharu sehingga sanggup untuk meluangkan masa mengetahui tentang ajaran tersebut. Golongan atheism juga gemar menimbulkan kekacauan di media sosial seperti di Facebook, Twitter dan Instagram dengan mengecam dan mengutuk agama lain, terutamanya agama Islam. Hal ini boleh menimbulkan pergaduhan sesama sendiri dan ini akan menimbulkan imej yang buruk terhadap agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Nur Ain Zulaikha binti Nik Abdul Malik. Di dalam video ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang faktor dan kesan atheism dalam filem animasi. Antara faktor penyebaran atheism dalam filem animasi adalah kejahilan diri dalam agama. Fahaman atheism melalui filem animasi ini telah menyebabkan persefahaman golongan muda terhadap agama jauh tersasul dan diketepikan. Mereka bukan sahaja tidak percaya kepada Tuhan, malah turut tidak percaya kepada Nabi dan syariat Islam. Mereka juga tidak pandai membezakan mana yang baik dan yang buruk. Hal ini kerana mereka kurang didikan dan penghayatan agama secara mendalam daripada ibu bapa. Faktor seterusnya adalah perkembangan pesat penggunaan media baharu. Mengikut arus kemodenan pada masa kini, pelbagai media baharu telah diperkenalkan seperti video game, Facebook dan banyak lagi. Hal ini lagi membimbangkan kerana media baharu ini boleh diakses secara percuma oleh semua masyarakat. Justru, anak muda semakin aktif dalam penggunaan media baharu untuk menonton filem animasi. Seterusnya, saya akan menyentuh sedikit tentang kesan atheism dalam filem animasi ini. Antara kesan yang dapat kita fokuskan adalah kesan terhadap individu, di mana fahaman atheism ini telah menyebabkan keruntuhan kebahagiaan seseorang individu itu. Kurangnya keimanan di dalam hati mereka telah mendorong seseorang individu kepada kemurungan yang berpanjangan, jiwa dan akal yang bercelaru, dan paling membimbangkan adalah rasa ingin membunuh diri. Kesan seterusnya adalah kesan ke atas masyarakat, iaitu runtuhnya perpaduan antara masyarakat. Baru-baru ini, masyarakat telah dikejutkan dengan berita kemunculan golongan atheism yang menggelarkan diri mereka sebagai bekas Muslim. Perkembangan golongan atheism ini
telah menjadi tanda tanya dan persoalan dalam kalangan masyarakat kerana agama Islam menentang sekeras-kerasnya fahaman ateism ini. Hal ini telah mendorong kepada perselisihan faham dan ideologi antara masyarakat. Kesan terakhir adalah kesan terhadap negara, di mana nama baik negara yang berpegang teguh dengan prinsip rukun negara telah tercemar. Hal ini kerana wujud golongan yang tidak berpegang dan mengabaikan prinsip rukun negara kita yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Jiha binti Adini dan hari ini saya akan membentangkan tentang bagaimana filem boleh menjadi salah satu cara propaganda ateism disebarkan. Sebagaimana yang kita maklum, filem memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam menyampaikan mesej kepada masyarakat itu sendiri. Dan tanpa kita sedari, filem juga boleh menjadi salah satu medium ataupun cara untuk pengarah itu menyampaikan propaganda tersebut. Contohnya, pengarah filem yang mempunyai kepentingan mereka sendiri dapat menyebarkan propaganda seperti propaganda ateism itu di dalam filem yang diarahkan olehnya sendiri. Terdapat satu filem yang ditayangkan di Pawagam pada tahun 2015 yang menyebarkan propaganda ateism. Filem itu dinamakan sebagai Sausage Party, di mana ia menceritakan tentang kehidupan pelbagai makanan di sebuah pasaraya yang bernama Shopwell. Dan watak utama di dalam filem itu ialah Frank, sebatang hotdog. Mengapakah filem Sausage Party dikatakan menyebarkan propaganda ateism? Yang pertama, watak utamanya iaitu watak Frank, sebatang hotdog, mengatakan pasaraya yang bernama Shopwell itu mempunyai suatu sistem kepercayaan yang baginya adalah sebuah ciptaan. Yang kedua, dia juga percaya bahawa manusia-manusia yang datang membeli di pasaraya Shopwell itu adalah tuhan-tuhan yang kejam dan pembunuh makanan. Dan yang ketiga ialah dia juga berpendapat bahawa pasaraya Shopwell itu merupakan sebuah candu yang dicipta untuk menjaga keamanan makanan-makanan di pasaraya itu. Terdapat pelbagai cara untuk menangani propaganda ateism ini daripada terus disebarkan di negara kita. Cara yang pertama ialah dengan mengadakan seminar atau majlis ilmu. Ini kerana dengan adanya seminar atau majlis ilmu, ianya dapat membantu masyarakat memahami apa itu ateism dan apakah propagandanya. Dengan mengadakan seminar ilmu juga, dia dapat mengelakkan masyarakat Islam dari terpengaruh dengan propaganda ateism yang semakin berleluasa pada zaman kini. Contohnya ialah pakar-pakar Islam melakukan seminar ini untuk membantu masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang ateism dan propagandanya. Cara yang kedua ialah menerapkan kembali pengajaran sifat 20 Allah SWT. Dengan menerapkan kembali pengajaran sifat 20, ianya mampu untuk membuatkan masyarakat faham dan tahu apakah maksud sifat 20 itu. Tambahan pula, pengajaran sifat 20 yang kekal relevan sehingga kini dan ianya tidak mustahil untuk diterapkan kembali kepada masyarakat. Contohnya, mengadakan kelas agama dan mengajar kembali tentang sifat 20 kepada masyarakat. Dengan cara ini, ianya mampu menjadi senjata untuk mematahkan hujah golongan ateis yang mempersoalkan kewujudan Allah SWT. Cara yang ketiga ialah membuatkan aktiviti dakwah kepada golongan yang berisiko terdedah kepada propaganda ateism. Hal ini kerana dengan membuatkan aktiviti dakwah kepada golongan yang berisiko, ianya mampu untuk mencegah golongan ini dari terpesong akidahnya kerana mempercayai dan mengikuti propaganda ateism ini. Contoh golongan yang terdedah ialah golongan remaja yang kurang pendidikan agama. Mengapakah golongan ini mudah terpengaruh dengan propaganda ateism? Hal ini kerana segala informasi berada di hujung jari dan ianya tidak susah untuk mencari maklumat tentang propaganda ini. Antara contoh untuk memupukkan aktiviti dakwah ialah menyampaikan aktiviti dakwah kepada golongan remaja ini secara santai dan bersahaja. Dengan melakukan aktiviti dakwah secara santai dan bersahaja,
dakwah ini dapat disampaikan secara baik kepada mereka.